Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abdul Muaz bin Adi Amri. Nombor metrik 054627. InsyaAllah, sebelum saya melakukan amali penyembelihan, ini saya sampaikan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan penyembelihan. Ini saya sampaikan apakah yang dimaksudkan dengan erti penyembelihan itu. Yang dimaksudkan dengan erti penyembelihan itu ialah menghilangkan nyawa binatang ternakan yang halal dimakan dengan cara memutuskan dua urat, iaitu urat halkum dan urat marah, dengan menggunakan sesuatu peralatan yang tajam, niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, tujuan sembelihan itu tidak mestilah bertujuan untuk memakan akan dagingnya itu. Kemudian terdapat beberapa rukun penyembelihan yang ini terbahagi kepada tiga, iaitu individu yang menyembelih, binatang ternakan yang disembelih, dan peralatan yang digunakan untuk menyembelih. Bagi individu yang menyembelih, mestilah seorang yang beragama Islam, baligh dan berakal. Tidak sah bagi sembelihan orang kafir, dan tidak sah bagi sembelihan orang yang tidak berakal, iaitu orang gila. Kemudian bagi binatang sembelihan pula adalah mestilah binatang yang halal dimakan. Tidak sah, tidak boleh bagi binatang yang haram dimakan. Kemudian binatang sembelihan itu mestilah mati dengan sekali sembelihan, iaitu putus urat halkum dan urat marah. Bagi peralatan yang digunakan pula mestilah mestilah menggunakan peralatan yang tajam seperti pisau. Tidak boleh menggunakan peralatan seperti gigi, kuku, tulang dan tali. Kerana keempat-empat peralatan ini akan menyebabkan binatang ternakan tersebut terseksa saat disembelih. Baiklah, setelah saya menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan erti penyembelihan dan apakah rukun-rukun penyembelihan itu, iaitu individu yang menyembelih, haiwan ternakan yang disembelih, dan peralatan yang digunakan untuk menyembelih, saya akan menerangkan pula syarat-syarat sah sembelihan bagi mengesahkan perbuatan sembelihan kita itu sah dan diterima oleh Allah. Antara syarat-syarat sah sembelihannya adalah, yang pertama, mestilah niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kemudian binatang tersebut mestilah binatang yang halal dimakan. Kemudian binatang tersebut mestilah mati dengan sekali sembelihan, iaitu putusnya urat halkum dan urat marah. Kemudian individu yang menyembelih itu tidak berada di dalam ihram haji maupun umrah. Dan yang terakhir adalah haiwan ternakan tersebut mestilah disembelih oleh orang Islam ataupun orang ahli kitab. Baiklah, setelah saya menerangkan syarat-syarat sah sembelihan bagi mengesahkan sembelihan kita itu sah, saya akan menerangkan perkara-perkara sunat yang boleh diamalkan di saat kita melakukan penyembelihan. Antara perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan di saat penyembelihan adalah, di saat menyembelih kita disunatkan membaca kalimah Allah seperti membaca bismillah. Kemudian kita disunatkan menggunakan peralatan yang paling tajam bagi melancarkan aktiviti sembelihan. Kemudian kita disunatkan di saat menyembelih memutuskan urat yang berada di kiri maupun di kanan
leher haiwan ternakan tersebut bagi mempercepatkan kematian haiwan ternakan tersebut. Kemudian disunatkan juga di saat kita menyembelih, kita menghadapkan penyembelihan kita itu ke arah kiblat. Dan yang terakhir, kita disunatkan menyembelih di waktu siang bagi mempermudahkan urusan penyembelihan daripada kita melakukan aktiviti penyembelihan di waktu malam, bagi mengelakkan daripada sebarang kemudaratan. Setelah saya menerangkan perkara-perkara sunat yang boleh diamalkan sewaktu melakukan penyembelihan, ingin saya sampaikan pula perkara-perkara makruh yang tidak elok untuk dilakukan sewaktu melakukan penyembelihan. Antara perkara-perkara makruh yang tidak begitu elok untuk dilakukan sewaktu melakukan penyembelihan adalah makruh menggunakan peralatan penyembelihan yang tumpul. Kemudian makruh mematahkan leher binatang ternakan yang kita sembelih itu sebelum nyawanya hilang. Kemudian menampakkan peralatan sembelihan kepada binatang ternakan tersebut sewaktu sebelumnya kita menyembelih, dan melakukan sembelihan di hadapan binatang sembelihan yang lain. Dalam masa yang sama, kita cuba untuk menakut-nakutkan haiwan ternakan sembelihan tersebut. Hukumnya adalah makruh. Setelah saya sampaikan apakah yang dimaksudkan erti penyembelihan serta apakah rukun dan syarat sah penyembelihan, dan apakah perkara-perkara sunat semasa melakukan penyembelihan, dan apakah perkara-perkara makruh semasa penyembelihan, ini saya sampaikan pula apakah hikmah yang kita perolehi daripada penyembelihan yang kita lakukan ini berdasarkan perspektif dalam ajaran agama Islam. Antara hikmah yang kita boleh perolehi adalah dapat mematikan haiwan ternakan penyembelihan tersebut dengan cara selamat serta mudah, serta dapat mengeluarkan darah serta penyakit-penyakit yang berada di dalam binatang ternakan tersebut, serta dapat membezakan antara binatang yang haram serta yang halal. Dalam masa yang sama, seandainya kita mengamalkan cara-cara penyembelihan yang telah diajarkan dalam agama Islam, ia merupakan sebagai tanda penghormatan kita kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada binatang. Setelah saya menyatakan apakah hikmah yang boleh kita perolehi daripada penyembelihan yang kita lakukan itu, seandainya kita melakukan penyembelihan itu menepati tata cara dalam agama Islam, ini saya sampaikan pula. Sebelum saya melakukan penyembelihan, saya akan sampaikan beberapa situasi keadaan penyembelihan. Terdapat dua situasi keadaan penyembelihan, yakni penyembelihan binatang yang kita berkuasa ke atasnya dengan cara kita menangkap ataupun buru, dan binatang yang kita tidak berkuasa ke atasnya. Bagi situasi binatang ternakan yang kita berkuasa ke atasnya, tidak wajib kita memutuskan kedua-dua urat, iaitu urat halkum dan urat marah. Dalam masa yang sama, disunatkan juga kita memutuskan urat yang berada di kiri maupun di kanan leher binatang sembelihan tersebut bagi mempercepatkan proses kematian. Bagi situasi kedua pula adalah situasi binatang yang kita tidak berkuasa ke atasnya, yakni binatang yang sukar ditangkap, yakni dengan cara berburu atau
binatang yang tidak dapat disembelih melalui jalan yang sempurna, iaitu melalui penyembelihan di leher. Seperti situasinya adalah seperti di mana binatang tersebut tersangkut di dalam lubang ataupun terjatuh ke dalam lubang yang sukar dikeluarkan, maka memadai kita mencederakan di mana-mana bahagian anggota binatang ternakan tersebut bagi memudahkan proses kematian binatang tersebut. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat hanya diwajibkan untuk memutuskan dua urat, iaitu urat halakum dan urat marah sahaja. Namun demikian, sunat hukumnya kita memutuskan urat yang berada di kiri dan di kanan leher binatang sembelihan tersebut bagi mempercepatkan urusan kematian binatang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Sekian sahaja amali penyembelihan daripada saya. Ingin saya terangkan semula secara ringkas apakah rukun-rukun penyembelihan. Sebagai sedia maklum yang saya maklumkan, rukun-rukun penyembelihan adalah individu yang menyembelih, binatang ternakan yang disembelih, dan peralatan yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian syarat-syarat sah penyembelihan iaitu kepada individu tidak dapat tidak mestilah seorang yang beragama Islam, berakal dan berakal, dan bukan orang kafir. Bagi binatang ternakan pula tidak dapat tidak mestilah haiwan yang halal dimakan. Kemudian bagi peralatan untuk menyembelih pula tidak dapat tidak mestilah menggunakan sesuatu peralatan yang tajam seperti pisau selain daripada gigi, kuku, tulang maupun tali. Sekian sahaja amali penyembelihan daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.